Okey. So daripada real depth dan apparent depth ini, apa yang kita boleh kira ialah refractive index for the liquid. So kalau dalam kes ni kita punya liquid yang kita guna ialah water, so we can calculate the refractive index of the water. Bagaimana caranya? Okay, to calculate the refractive index of the liquid, okay, kita nak kira refractive index of liquid. So kalau liquid kita ialah water lah. And so formula dia ialah kita kena tahu berapakah nilai real depth kita. Real depth H besar over the apparent depth. Apparent depth yang kita tengok. Ataupun dalam bentuk yang ringkas kita boleh tulis menggunakan simbol iaitu H equals to capital H over small h. Okey, jadi ini adalah formula yang baru pula yang kita juga boleh guna untuk kita calculate the refractive index, dan dia fokus kepada liquid lah menggunakan kaedah real depth and apparent depth. Dan bila kita rujuk pada gambar rajah, secara logiknya apa yang kita boleh nampak, kita punya real depth is greater than the apparent depth. Okay, kita punya real depth is greater than the apparent depth. Jadi bila nilai H besar lebih besar daripada H kecil, kalau kita kira nilai N kita, apa yang kita dapati ialah nilai N kita ni mesti lebih besar daripada 1 lah. Inilah yang kita katakan bahawa the smallest value for the refractive index is 1. That is for a vacuum. Selain daripada tu, maka nilai refractive index dia adalah lebih besar daripada 1. Okey. So kena ingatlah formula refractive index bila melibatkan liquid yang ada real depth and apparent depth. So formula dia ialah H besar bahagi H kecil. Okey, seterusnya kita tengok balik cerita tentang real depth and apparent depth ni. Dia kata figure 6.11 shows that a diving instructor, okey, kita punya instructor who is at the pool side, berada dekat tepi kolam, dia akan melihat apa dia? Sees the position of the diver. Dia akan melihat diver yang berada dalam air closer, dekat dengan to the water surface. Okay, dia akan nampak diver yang berada dalam air itu seolah dekat dengan permukaan air. Ini kita punya instructor. Instructor ni tengok diver. Diver itu berada di dalam air. Maka bila instructor tengok diver, maknanya cahayanya mesti datang daripada objek. Objeknya ialah diver. Okey, objeknya ialah diver. Maka cahaya mesti datang daripada objek, iaitu cahaya datang daripada diver. Pergi ke mana? Nak pergi kepada instructor. So bila dia sampai dekat surface of water, kita kena lukis kita punya normal line. So normal line is a line that is perpendicular to the surface. Okay, dan apa jadi bila cahaya bergerak daripada water to the air? Air is less than. Bila less than, dia punya speed dia increase. Bila speed dia increase, dia bend away from the normal. So bend away from the normal. Okay, dan sampailah dekat mata instructor. Bila cahaya itu sampai dekat instructor, maka instructor tu akan melihat image. Di manakah image yang instructor tu akan tengok? Jadi kita panjangkan garisan yang sampai ke mata instructor tu lah. Okay, kita panjangkan garisan cahaya yang sampai kepada instructor. Maka itulah image yang instructor akan nampak. Okay, ini cahaya yang kita panjangkan yang sampai ke mata instructor. Maka instructor tu akan tengok image bagi diver tu seolah-olah dia lebih dekat dengan permukaan air. Okay, cerita yang macam kita buat tadi lah. Dekat dengan permukaan air. Jadi yang dia nampak itu bukannya diver yang sebenar, tetapi image bagi diver. Bagaimana kalau diver yang melihat instructor yang berada di permukaan air? Okay, kita tengok situasi yang kedua. Figure 6.12 shows a diver who is at the base of the pool. Berada dekat bahagian dasar kolam, sees his instructor further away from him. Dia akan nampak seolah instructor tu duduk lebih jauh dengan dia. So kenapa pula?
kesannya sama juga kerana faktor refraction of light. Cuma sekarang ni, bila mana kita punya diver melihat instructor, maksudnya objeknya datang daripada mana? Cahaya daripada objek itu ialah cahaya daripada instructor. Cahaya itu datang daripada instructor, sebab instructor itu bertindak sebagai objek. Jadi cahaya kita mesti datang daripada objek, maka cahaya daripada instructor nak pergi kepada diver. Cuma bila dia bergerak daripada udara, air, to the water, so yang ni ialah air, yang ni ialah water, different optical density, yang mana water is high optical density than air, maka dia punya speed dia decreases. Bila speed dia decrease, dia bend towards the normal. Okay, dia mendekati normal line. Okay, maka sampailah dekat diver. So normal line konsep dia samalah. Konsep normal line sama, iaitu perpendicular to the surface of water. Dan dia akan bend towards the normal. So bend towards the normal. Dan cahaya inilah yang sampai kepada mata diver. Dan bila sampai kepada mata diver, diver akan melihat image bagi instructor dia. Kat mana dia nampak? Panjangkan garisan ni. Sorry, kita buat dotted line. Ini ialah imaginary line. So kita panjangkan garisan ni sehingga dia sampai kepada mata instructor dia. Maka itulah yang instructor dia nampak. Bukan yang diver nampak. Seolah-olah image yang dia tengok, instructor yang dia tengok tu ialah image-nya. Dia nampak seolah-olah instructor dia duduk lebih jauh daripada dia. Yang sebenarnya instructor tu duduk dekat dengan dia. Okey, so itu perjalanan cahaya itu dah terbalik. Sebab tu kita kena tahu cahaya itu dari mana ke mana. Okey, konsep refraction tak akan berubah, cuma situasi tu boleh berubah. Cahaya daripada air to the water, mungkin cahaya tu daripada water to the air. Kena tengok daripada mana ke mana cahaya itu bergerak. Okey, so ini ialah eksperimen yang kita boleh buat untuk kita mengkaji refractive index of liquid menggunakan konsep real depth and apparent depth. So ini awak boleh baca dalam buku teks ada. Okey, ini antara fenomena, natural phenomena yang kita boleh ceritakan dia berlaku menggunakan konsep refraction. Antaranya ialah sunset, refraction and sunset. Kenapa matahari yang kita tengok pada waktu senja tu kita nampak seolah-olah dia duduk dekat air laut, permukaan laut kan? Permukaan laut. Tapi adakah sebenarnya dia duduk situ? Sebenarnya dia tidak duduk di permukaan air laut. Kita nampak dia dekat permukaan air laut, sebenarnya dia dah jatuh lagi di bawah paras air laut. Dia dah ke bawah lagi, dia dah jatuh dah matahari itu sebenarnya. Yang kita tengok itu sebenarnya adalah image bagi matahari sahaja. Kenapa dia berlaku? Kerana refraction of light. Sebab kita punya lapisan atmosfer ni, dia punya refractive index dia berbeza-beza. Pada waktu senja, dia nak masuk menjadi malam, dia ialah proses penyejukan. Udara yang dekat dengan permukaan bumi itu adalah udara yang lebih sejuk. Bila udara lebih sejuk, dia lebih denser. Jadi semakin ke atas, dia less than. Jadi bila cahaya kita bergerak tu, dia bergerak daripada less than masuk kepada denser. Dia bend towards the normal lah. Jadi kesannya kita akan nampak matahari seolah-olah duduk di permukaan air laut. Yang kita nampak sebenarnya image, sebenarnya matahari kita dah jatuh dah ke bawah lagi. Okay, so yang ni awak boleh baca, explanation ada kat situ. Okay, satu lagi fenomena yang kita boleh cerita menggunakan konsep refraction of light ialah kejadian bintang-bintang yang berkelip-kelip. Kenapa kita nampak bintang tu berkelip, macam berubah kedudukan dia kan? Jadi pun kerana faktor refraction of light. Ini pun awak boleh bacalah, sebab cahaya daripada bintang tu bila masuk dalam bumi disebabkan oleh kerana lapisan bumi itu, layer tu, atmosphere layer kita tu, dia punya refractive index dia berbeza-beza, maka dia punya optical density dia berbeza-beza, maka berlakulah refraction menyebabkan kita nampak seolah-olah kedudukan bintang tu macam bergerak-gerak. So itu yang kita menyebabkan kita nampak seolah-olah macam bintang tu berkelip-kelip. So ini pun boleh baca cerita dia. Okay, antara lain lagi ialah yang berlaku di kutub utara dan kutub selatan, kawasan yang sangat sejuk, di mana pada waktu siang bila ada kapal, kita nampak seolah-olah kapal itu macam terapung di udara, bukan duduk dekat air. Ada kapal dekat air, tapi kita nampak satu lagi kapal dekat atas udara, seolah-olah macam dia nak terbang, tapi dia tak terbang, dia terapung dekat udara, bukan terapung dekat permukaan air. Sebenarnya yang terapung di udara itu adalah image bagi kapal yang berada di permukaan air. Kenapa dia berlaku? Pun kerana faktor kerana kesan refraction of light. Kerana atmosphere layer kita tu dia berbeza daripada segi density dia. Pada waktu siang hari,
Kan kita punya udara di kutub utara. Kutub utara ni kawasan sejuk. Jadi dekat bawah permukaan, dekat dengan ais tu dia sangat sejuk. Udaranya sangat sejuk. Dan bila udaranya sangat sejuk, dia punya density dia lebih tinggi. Jadi semakin ke atas, density dia lebih rendah. Dia akan berlakulah refraction of light yang menyebabkan bila kita tengok cahaya tu, kita nampak seolah-olah objek dia dekat atas. Sebenarnya bukan objek. Itu adalah image yang kita nampak tu. Okay. So ini pun boleh baca dalam buku, boleh search dalam internet, ada cerita dia. So habis sampai situ. Ini tolong baca semua ni yang natural phenomena ni, explanation dia bagaimana, sebab biasa ditanya dalam soalan periksa exam 4 markah ni. Soalan orang panggil soalan understanding, kita faham ke tak? So dia akan tanya. So tolong baca. Buku teks ada, buku rujukan ada, ataupun boleh tengok dalam internet. Okay. So habis sampai situ, habislah kita punya topik 6.1 refraction of light. So kita tengok beberapa contoh soalan tentang tajuk 6.1. Okay. Example 1, figure 6.14 shows a light ray travelling from, ni kena garis perjalanan cahaya tu dari mana ke mana. Travelling from air into a plastic block. Cahaya kita bergerak daripada air kepada plastic block. Kita pun tengok, betul tak yang dia lukis? Anak panah tu yang menceritakan bagaimana cahaya itu bergerak dari air to the plastic. Apa yang kita nampak? Dia bend towards the normal. Maksudnya apa? Maksudnya plastic is denser compared to the air. High optical density compared to the air. Angle dia masuk dalam air ialah 60. Refractive index bagi plastik is 1.49. Okay, itu yang dia bagi. So boleh tak kita kira angle of refraction R yang berlaku dekat dalam plastik? So bila kita nak selesaikan masalah ni, apa yang kita kena buat? Pertama sekali kita kena catat dulu apakah information yang dia bagi. Okay, apa information yang dia bagi? Yang dia bagi ialah incident angle-nya ialah 60 darjah. Dan dia bagi refractive index untuk plastik 1.49. Ada yang dia tak bagi tapi kita kena hafal refractive index untuk air. Berapa? 1. Okey, jadi perjalanan kita punya light dari mana ke mana, cahaya kita bergerak daripada air pergi kepada plastik. Okey, air kepada plastik. Maka yang pertamanya kita nak cari nilai apa? Kita nak cari angle of refraction. So macam mana nak cari angle? So bila angle kena guna yang formula sin. Dan formula tu kena tahu daripada mana ke mana cahaya bergerak. Jadi cahaya bergerak pada air to plastik, kita tulis formula untuk air dulu. N air darab dengan sin. Bila angle mesti ada sin. Sin untuk medium air. Air kita adalah 60 degree. Sama dengan N plastik times sin angle dalam plastik ialah R. Okey, kita tulis formula dulu. Okay, kita tidak menghafal formula, kita faham cara nak menulis formula. So daripada sini maka bolehlah kita cari nilai refractive index for the plastic. Refractive index untuk air berapa? Kita dah ingat dah, kita dah hafal dah. 1 darab dengan sin 60, tekan kalkulator 0.866. Refractive index untuk plastik dia dah bagi 1.49 darab dengan sin R. Okey. Jadi bolehlah kita cari nilai sin R dulu. Sin R kita akan jadi 0.866 darab pindah ke sebelah jadi bahagi 1.49. Okey, yang ni awak kena tekan kalkulator lah. Berapa yang awak dapat kat sini. Jadi 0.866 kita bahagi dengan 1.49. Sekejap Okey, akan dapat kat sini 0.5812. Okey, ini bukan jawapan sebab ini bukan angle, ini adalah sin R. Maka kalau kita nak cari nilai R, kita kena inverse. Dia panggil arc sin 0.5812. Ini tekan kalkulator lah. Tekan kalkulator untuk kita dapatkan angle dia, kena shift lah shift. Sin 0.5812. Maka awak akan dapatlah jawapan dekat sini ialah 35 point, kita ambil tu decimal place 53 darjah. Okay, ini jawapan kita. Okey, itu jawapan kita. Okey, selesai soalan A. Soalan B, speed of light. Boleh tak kita cari speed of light in plastic? Okey, untuk soalan B dia tanya speed of light in plastic. Soalan B nak cari speed of light. Speed of light simbol dia C
Untuk plastik cikgu letak P. Berapa kita nak kira. So bila melibatkan speed of light, kita kena tulis formula yang melibatkan speed of light. Macam mana? Cahaya kita bermula daripada mana? Daripada air. So n air darab dengan speed of light in air sama dengan n plastik darab dengan c untuk plastik. So formula ni yang penting. So boleh tak cari c speed of light in plastik, dia akan jadi n air darab dengan speed of light in air over darab bila pindah ke sebelah jadi bahagi n plastik. Okay. Speed of light n air kita tahu dah nilai dia 1. Speed of light in air pun awak kena hafal. Walaupun dia tak bagi, memang kena hafal lah ni kalau boleh, sebab banyak kali kita akan guna ni. Berapa nilai speed of light in air ni? Speed of light in air, berapa nilai dia? Okay, speed of light simbol dia C. In air, nilai yang kita kena hafal adalah 3 kali 10 kuasa 8 meter per second. Dia awak masukkanlah nilai-nilai itu dalam ni, maka awak kira lah dapat berapa kat sini. Tekan kalkulator. Okay, cikgu tinggalkan. NR 1, speed of light in air, 3 kali 10 kuasa 8, refractive index untuk plastik, NP, dia dah bagi 1.49. So, masukkan nilai, so awak kira lah. Okay. Itu selesai example 1. Kita pergi pada example 2. Dia kata, when a coin inside a beaker containing a solution is observed, image of the coin is seen at a height equals to 2/7 of the depth of the solution. What is the refractive index of the solution? Okey, tengok gambar rajah. Kalau tak faham, kita cuba lukis gambar rajah. Kedalaman sebenar, the real depth of the coin is h. Okey, dia punya apparent depth ialah h kecil. Macam mana dapat nilai h kecil 2/7 h besar ni? 2/7 h besar tu ialah height. Height kita ukur daripada bawah ke atas. Jadi daripada coin ke atas, itu kita panggil height. Maka di situlah kedudukan image dia, 2/7 daripada h. Maka dia punya apparent depth kena ukur daripada atas, iaitu h, keseluruhannya h tolak dengan 2/7 h yang dia punya height tu. Height ukur daripada bawah ke atas, manakala depth ukur daripada atas ke bawah. Okay, kita dapatlah apparent depth. So boleh tak cari refractive index? So bila melibatkan real depth and apparent depth, kita guna formula. N equals to h besar bahagi h kecil. H besar kita adalah h. H kecil kita ialah h besar tolak 2/7 daripada h kecil. Okay, ini matematik lah. Jadi N kita sama dengan h besar over, ini kita akan dapat 5/7 h besar. So bila kita bahagi dua kali ni, kita kena tukar jadikan dalam bentuk asal darab. H darab 7/5h. H tu tak ubah lah. Yang kita tukarnya ialah nombor 5/7 tu kita tukar, terbalikkan dia jadi 7/5. Maka apa yang kita dapati, nilai H besar ni kita boleh cancel sebab dia bahagi. Maka dapatlah nilai H N kita, iaitu N kita adalah bersamaan dengan 7/5. Ini kita tekan kalkulator lah. Berapakah nilai N 7/5 ni? 7/5 awak tekan kalkulator dapat 1.4. Dan dia tidak ada unit refractive index dia tak ada unit. Betul ke salah yang kita kira? Jadi kita dah tahu tadi nilai refractive index yang paling kecil adalah bersamaan dengan 1. Tak ada nilai refractive index 0.7, 0.8, 0.2, tak ada. Dia mesti lebih besar daripada 1 sebab nilai refractive index yang paling kecil ialah 1. Jadi kalau kita kira dapat lebih daripada 1 tu, betul lah tu yang kita kira. Kalau kurang, maknanya kita check balik, mungkin kita salah pada formula kita. Itu contoh yang kedua. Kemudian kita ada formative practice 6.1 ni. Yang ni awak boleh cuba sendiri, buat sendiri. Soalan ni cikgu ambil daripada buku teks. Boleh tengok macam mana nak selesai soalan nombor 1 dan soalan nombor 2, cuba buat. Okay, jadi sampai sini habislah kita punya the first topic untuk chapter 6 6.1, iaitu refraction of light. Okay, so kalau ada masalah boleh PM cikgu, boleh tanya semula. So kita berhenti situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.